Bertemu kembali. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC menyasarkan kehadiran kira-kira 80,000 nomad digital yang akan menjadikan negara ini sebagai destinasi pilihan menerusi program di rantau menjelang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, TS Mahathir Aziz berkata, dijangka nilai ekonomi sebanyak 4.8 bilion ringgit dapat dijana dalam bentuk perbelanjaan kepada ekonomi domestik menjelang tempoh itu. Menurutnya, di rantau merupakan program bertujuan menjadikan Malaysia sebagai hub nomad digital pilihan di ASEAN, sekaligus meningkatkan penggunaan digital dan mempromosi mobiliti profesional dan juga pelancongan di seluruh negara. Dan antara usaha yang untuk membantu kita memahami perkara ini sudah bersedia di Google Meet adalah Hayati Abdullah, merupakan pengusaha Langkawi Country Lodge. Terima kasih Hayati kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Hayati, kalau kita bercakap mengenai realiti baharu pekerjaan yang berasaskan teknologi, autonomi dan kebebasan sudah tiba yang menimbulkan jenis pekerja baharu seperti nomad digital yang mencabar cara kita berfikir tentang pekerjaan dan gaji. Kedua syarikat dan negara perlu menyesuaikan dasar mereka untuk menampung dan menarik pekerja baharu ini. Adakah Malaysia maupun dunia bersedia untuk menyerang nomad digital ini? Yes, actually digital nomads sudah mula datang ke banyak negeri di Malaysia ini dan bekerja secara online selama sudah lama. Macam saya pun sudah berada di Langkawi lebih 12 tahun dan actually sudah uh, uh, apa host digital nomad ni lebih 12 tahun. Dan di situ saya mendapati betapa impresnya saya bagaimana mereka dapat menjana pendapatan sambil bercuti dan bekerja secara online. So ini merupakan salah satu bidang kerja yang patut orang Malaysia usul dapat lakukan untuk menjana pendapatan tambahan. Baik, kalau kita lihat seterusnya di mana kita dapat teliti di sini, apakah antara solusi jangka panjang yang kita tak teliti seperti yang saya kata awal tadi, MDEC menyasarkan kehadiran kira-kira 80,000 nomad digital yang akan menjadikan negara ini sebagai destinasi pilihan menerusi program di rantau ini. Jadi bagaimana untuk kita tingkatkan usaha untuk kita mencapai sasaran ini dan apakah solusi jangka panjang yang perlu kita teliti juga? Okey, so yang penting itu untuk menarik daya tarikan digital nomad ini untuk berhijrah ataupun memilih Malaysia sebagai tempat destinasi untuk mereka bekerja dan menjana pendapatan untuk mereka dan juga bagi industri tempatan ialah sebab itu MDEC memperkenalkan Digital Nomad Hub. Ini amat penting sebab semua hub yang akan menerima digital nomad ini harus memastikan penginapan mereka bersesuaian dengan kehendak dan keinginan digital nomad ini. Dan mengikut pengalaman saya, yang paling penting apabila setiap nomad itu memilih tempat untuk mereka bekerja sambil bercuti ialah nombor satu ialah kekuatan wifi untuk mereka berkomunikasi sebab most of the time mereka mereka punya laptop atau handphone untuk bekerja. Jadi nomad hub itu perlu melengkapkan fasiliti mereka dengan wifi yang strong. Dan yang kedua ialah environment ataupun the conducive of the environment. Macam tempat hub itu mesti menyediakan tempat yang digital nomad ini boleh bekerja dengan selesa seperti meja kerusi outdoor. Most of them ikut pengalaman saya lebih suka bekerja di luar. Jadi suasana di luar daripada bilik tempat mereka bekerja amat penting. Mereka suka tempat yang damai, sunyi. Jadi apabila waktu mereka ingin tumpu kepada kerja mereka, mereka dapat melakukannya sebab kadang-kadang mereka bekerja berjam-jam. Jadi amat penting suasana di sekitar mereka amat penting. Dan yang ketiga, kebersihan daripada bilik tempat tinggal penginapan itu penting selesa. Sebab itu saya lihat banyak fasiliti-fasiliti atau hotel penginapan tidak menitik beratkan tentang keselesaan penginapan digital nomad ini. Lagi satu, host. Kita yang hosting digital nomad ini amat penting juga jika kita mempunyai keinginan ataupun passionate untuk host mereka dengan apabila mereka di luar waktu kerja mereka, kita bawa mereka untuk bersama-sama kita ataupun embrace in our day to day life, so that mereka akan lebih memahami kita punya culture, makanan. Jadi
Dan di samping itu hub-hub ini juga menyediakan seperti di tempat saya, kita provide free transfer, free laundry services dan juga makanan yang mengikut keinginan mereka. Jadi di sini sebagai owner hub ini, saya juga dan suami membina tempat ni, memasak, bawa mereka jalan-jalan cari makan dan ini yang membuatkan mereka terikat duduk lebih lama. Banyak mereka kita guna tarikkan mereka dan tapi mereka duduk lebih lama. Dan kami sebagai owner hub ini amat berbesar hati setelah MDEC memperkenalkan Digital Nomad Hub ini, kerana melalui Digital Nomad Hub ini, semua nomad yang apply untuk mendapatkan visa Digital Nomad ini, mereka harus memilih hub-hub yang telah disertifai oleh MDEC untuk mereka tinggal. Dan bagi hub-hub owner ini, mereka merasa teruja jika dulu mereka punya nomad boleh duduk antara sebulan, 3 bulan, lepas tu mereka kena buat visa run. Tapi melalui Digital Nomad visa ini, mereka boleh diizinkan tinggal selama 12 bulan and renewable another 12 months. Jadi ini memberi banyak impact yang bagus kepada hub-hub dan juga nomad. Jadi kita mendapat peluang untuk more stable income. Dan di sini kami amat welcome lah mengalu-ngalukan dan kita harap lebih banyak nomad akan terus register untuk dapatkan nomad visa ini, sebab saingan hebat kita adalah Thailand, Indonesia dan sebagainya. Tapi andai kata MDEC dan juga badan-badan yang tertentu bersama hub-hub ini bekerjasama, saya percaya bahawa kita dapat menarik lebih banyak digital nomad untuk memilih Malaysia sebagai hub untuk mereka bekerja dan bercuti. Dan ini adalah satu usaha yang cukup baik. Baik, sudah tentu banyak perkara yang perlu dititik beratkan untuk agar kita dapat melaksanakan dan membaikkan penginapan dapat untuk menggalakkan nomad digital lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Hayati Abdullah, merupakan pengusaha Langkawi Country Lodge. Baik, seterusnya, akses kepada peranti pintar di Malaysia antara yang tertinggi di dunia. Justru pasaran jualan pasaran sekunder amat berpotensi berkembang pesat. Menjedari realiti itu, Hal Legacy Trading memulakan langkah menjual peranti mudah alih baharu dan terpakai termasuk secara tempahan awal. Namun bagi memastikan mereka menang dalam persaingan sengit pasaran, platform digital dijadikan medium untuk akses kepada pelanggan secara lebih luas. Pemiliknya Muhammad Khalil Tizam Yusri memilih nama Abang Tesla di platform TikTok untuk mempromosikan perkhidmatan mereka. Hasilnya, ramai pelanggan mula hadir ke 5 cawangan kedainya di Parit Raja Keluang Larkin, Bandar Dato' On di Johor dan Ipoh, Perak. Membawa tagline harga gadget mampu milik kualiti mantap, Hal Legacy mensasarkan golongan kurang berkemampuan untuk sama memiliki peranti pintar. Syarikat itu juga turut menawarkan khidmat membaik pulih telefon pintar rosak dan penjualan aksesori pada harga mampu milik. Hal Legacy ni ada buat repair. Yang paling banyak kita menjual phone second, dan sekarang kita ada ansuran, installment, semua kita ada. Dan terbaru ni kita nak bawa masuk aksesori lah. Kita nak masuk dalam market aksesori lah, iaitu kita nak bagi aksesori murah-murah dan berkualiti, insyaAllah. Hal Legacy ni bermula pada tahun lama dah. Actually dalam 9 tahun yang lepas lah. Saya pun tak ingat sangat. Tapi saya bermula daripada bawah dengan jualan daripada pre-order lah. Tapi masa tu kita orang panggil tak macam sekarang lah, orang tak dikenali. Dan saya pun buat daripada naik motor, jual Sony. Dan sekarang alhamdulillah dalam 9 tahun tu inilah dia. Dan kita ada. Dan sebenarnya kat sini dia nak ada drive-thru tau. Iaitu kedai phone yang ada drive-thru pertama dekat Johor. So jemputlah ramai-ramai datang ke Hal Legacy Tebing ni. Lumrah seorang usahawan bukan setiap hari berdepan pelangi. Dahulu beliau pernah ditipu pembekal sehingga kerugian besar dan terpaksa menutup perniagaannya. Namun beliau kembali bangkit mengumpul modal dan kini tumpuannya adalah mengembangkan lagi kedai fizikal di Johor kepada 10 cawangan.